Hi, welcome back to Hidayah Boutique Channel. Hai. Okay, hari ni Daya nak share satu lagi siri penyiasatan Sherlock Holmes yang Daya dah baca. Stay tune untuk tengok video ni sampai habis untuk tahu Daya rasa macam puas hati ataupun tidak dengan siri Sherlock Holmes yang kali ni. So, stay tune. Siri Sherlock Holmes yang kali ni yang Daya nak share dengan kalian, dengan kawan-kawan adalah tada! Sherlock Holmes 4 Pemburu Harta. Buku ni telah diterjemahkan semula daripada siri Englishnya iaitu The Science of Fraud. Sebelum Daya kongsi pendapat Daya tentang buku Sherlock Holmes siri 4 Pemburu Harta yang ni, Daya nak share dulu watak-watak yang wujud dalam siri yang kali ni. Jadi, ini adalah watak-wataknya. Okey, watak dia adalah Tuan Sholto dan juga Captain Morstan. Jadi, kedua-dua mereka adalah tentera dan rakan baik. Captain Morstan adalah seorang anak perempuan bernama Mary Morstan. Manakala Tuan Sholto ada dua orang anak bernama Bartholomew Sholto dan juga Thaddeus Sholto. Untuk siri yang kali ni, saya rasa sangat menarik kerana ada pelbagai misteri yang diketengahkan dalam buku ni dan dirukai satu persatu sebelum wujudnya misteri baru. Misteri tersebut disusun dengan sangat teratur yang menyebabkan Daya tak rasa keliru untuk baca, malah rasa lebih teruja. Misteri apa yang banyak-banyak tu kan? Misteri cerita dia macam ni. Mary ni sebelum ni dia pernah menerima satu kotak yang berisi mutiara tanpa dia tahu pun siapa pengirim mutiara tersebut. Tapi pada tahun ni dia menerima kotak mutiara tersebut dan pengirim tersebut bertanya sama ada Mary sudi tak untuk berjumpa dengan dia. Tapi Mary tidak boleh berjumpa ataupun tidak boleh memberitahu mana-mana anggota polis ataupun pihak polis tentang pertemuan mereka itu. Itu dah rasa suspense lah, sebab dia rasa macam siapa yang bagi mutiara dekat Mary ni? Ayah Mary ke? Sebab masa dia cerita dekat Sherlock Holmes tu, dia ada bagi tahu tentang misteri lagi kehilangan ayah Mary ni. Sampai hari yang dia berjumpa Sherlock Holmes tu, dia tak dapat tahu apa status kehilangan ayah dia. Tapi dia ada buat laporan polis, tapi dia tak tahu ayah dia tu wujud lagi ke hilang ke ditawan ke kot dia menurut kepada seseorang kan. Sebab tu dia bagi mutiara. Seorang yang bagi mutiara tu sama special sebab mutiara tu bergrade bagus, berkualiti. Dia menimbulkan tanya-tanya, someone yang bagi ni siapa yang maksudnya orang yang bagi tu memang betul-betul kaya. Mereka pun bertiga ni, Sherlock Holmes, Mary dan juga Dr. Watson pergilah berjumpa pengirim tersebut. Misteri kan? Masa dia jumpa dan pengirim mutiara tersebut adalah Thaddeus, iaitu anak kedua Tuan Sholto, BFF ayah dia ni. Jangan pening dulu, okey? Thaddeus ni pun menceritakanlah perkara yang berlaku terhadap ayah Mary ni, dan kejadian itu telah diberitahu oleh ayah Thaddeus, iaitu Tuan Sholto sendiri ketika dia sedang sakit penat di atas katil. Jadi, Tuan Sholto juga ada berpesan untuk menyampaikan mutiara dan juga sebahagian harta karun kepada Mary yang selama ini telah teraniaya. Yang menjadi misteri lagi adalah ketika Tuan Sholto tu sedang sakit penat dan ingin memberitahu di mana lokasi harta karun tu bersembunyi dekat dalam rumah, kawasan rumah Tuan Sholto tu, mereka ternampak lembaga di tingkap dan ayahnya Tuan Sholto ni berasa terkejut dan takut sehingga meninggal dunia tanpa sempat memberitahu di mana lokasi harta karun tersebut. Jadi tujuan Thaddeus ingin menjumpa Mary pada malam itu adalah ingin membawa Mary berjumpa dengan abang sulung dia yang bernama Bartholomew untuk menuntut hak harta karun Mary kerana harta karun tersebut telah dijumpai oleh abang sulung Thaddeus. Dan abang sulung Thaddeus mewarisi sedikit sikap tamak ayahnya Tuan Sholto. Sebab tu dia rasa marah bila dia tahu Thaddeus ingin memberi sebahagian harta itu kepada Mary. Tapi itu adalah amanah ayahnya. Jadi watakkan Thaddeus ni adalah seorang yang bertanggungjawab, amanah dan ada empathy kepada orang lain kan. Jadi mereka pun pergilah berjumpa abang sulung dia. Dan di sinilah bermula misteri lain, iaitu abang sulung Thaddeus terbunuh dan terdapat nota Sumpah 4 Sahabat. Jadi di sinilah Sherlock Holmes memainkan peranannya sebagai seorang penyiasat dengan menyiasat siapakah pembunuh Bartholomew, siapakah dalangnya, mengapa dan manakah kedudukan harta karun tersebut. Sebab harta karun tersebut tidak sempat diberitahu kepada adiknya kerana dia telah terbunuh pada malam kejadian sebelum dia memberitahu.
Start daripada misteri lembaga tu hingga pembunuhan Bethlehem ni, dan juga apakah di sebalik harta karun tu, ni masih menjadi misteri. Dan reserve for the best untuk kalian baca buku ni sendiri untuk dalami sendiri perasaan teruja ketika Sherlock Holmes menyelesaikan misteri-misteri tersebut. Okey, apa yang saya suka untuk siri yang kali ni adalah saya suka critical analysis Sherlock Holmes dalam menyelesaikan siri yang ni, sebab ada pelbagai medium dan juga metod yang digunakan untuk menyelesaikan dan menjelaskan cara Sherlock menyiasat kes ni. Contohnya dia menggunakan medium racun, minyak, ada penggunaan anjing pengesan, ada penyamaran watak oleh Sherlock Holmes sendiri ketika menyelesaikan kes ni, dan ada perbincangan mengenai struktur bangunan, pengiraan bagi untuk mengetahui di mana lokasi harta karun tersebut. Dia rasa macam logical dan analisis tu bergerak seiring. Dia rasa seronok baca, rasa macam kena macam tu. So ada scene-scene ataupun babak-babak pertempuran di atas laut diceritakan dan diterjemahkan dengan sangat baik oleh penerbit, sehingga saya dapat membayangkan babak tersebut seperti pertempuran antara Jack Sparrow tu dengan Sherlock Holmes di atas lautan. Dah lah penjahat tu berkaki kayu satu. Kiranya macam memang rasanya macam boleh bayangkan kita. Padahal babak tu kalau dilihat dia adalah satu babak yang ringkas je, tapi kita boleh dapat rasa bagaimana perebutan harta karun di atas laut tu menimbulkan suspense siapa yang akan dapat harta karun tersebut. Jadi itu yang saya suka lah untuk siri yang kali ni. Macam saya cakap tadi, dia ada banyak misteri dan plot cerita dia menarik. Banyak questions factor yang wujud yang menyebabkan saya rasa teruja masa baca. Tapi ending ni dia macam macam ni ending betul ke? Rasa macam baca balik itulah lepas tu rasa macam okey, dia rasa macam tertanya sebenarnya betul ke penulis ni sebenarnya dia memang plan to have this ending, or where I thought tu dia rasa why not we have another plot ending berbeza daripada yang the cliche ending. Rasa macam tapi still rasa puas hati lah ketika baca. Dan tak disangka Dr. Watson boleh pula dapat jodoh dalam siri penyiasatan yang kali ini. Jadi kalian kena baca lah siapa yang Dr. Watson kahwin, misteri apa yang dia rasa teruja sangat nak baca tu. Jadi kalian kena baca, okey? Okey, jadi pengajaran yang terbesar lah yang saya perolehi daripada buku siri penyiasatan Sherlock Holmes 4 Pemburu Harta yang kali ni adalah perjanjian hendaklah dilaksanakan dengan adil. Jika tidak, mangsa kepada perjanjian tersebut akan berubah menjadi jahat dan bersikap dendam terhadap pelaku tersebut. Dan sikap tamak ni memang tiada penghujungnya dan membawa pada. Jadi tanya penerbit sebab memilih siri Sherlock Holmes 4 Pemburu Harta The Sign of Four untuk diterjemahkan semula dalam edisi berbahasa Melayu, dan struktur ayat sangat baik, ceritakan dengan kemas. Saya tetap rasa teruja untuk baca walaupun dapatlah pertempuran antara dua benua, dua latar masa berbeza, zaman pemerintahan berbeza. Terdapat banyak nama-nama yang perlu diketengahkan dalam siri yang kali ini, tapi tidak memeningkan kepala saya. Okay, saya dah baca sebenarnya siri yang ni dengan yang ni. Bagi dua ni saya tak baca lagi, dan tak sabar untuk nak kongsi kalian siri dan kisah yang mana lagi yang menarik. Dan this siri as my expectation, dan tidak seperti siri yang ni merah ni yang agak awkward lah bila my expectation sikit. Tapi yang ni as my expectation, at same level. And conclusion, tanya benar-benar saya recommend buku ni untuk semua golongan pembaca. Untuk yang suka yang medium yang light dalam 3/4 jam tu, kalian boleh check out this. Untuk siapa yang baru singgah di channel, kalian boleh support my channel, subscribe my channel, boleh komen siri ataupun kisah Sherlock mana lagi yang kalian pernah baca, ataupun kongsikan pendapat kalian tentang movie Sherlock Holmes. Share the love, and bye. Assalamualaikum.